Assalamualaikum, nama saya Nur Farhanah binti Muhammad Syafi'i, nombor pendaftaran 13 BCA 19 F1100. Saya akan menerangkan pengenalan. Rawatan air sisa ialah satu proses yang digunakan untuk membuang bahan semak daripada air buangan atau pembahan dan menekankannya kepada efluent yang boleh dikembalikan kepada sekitaran air dengan kesan yang boleh diterima terhadap alam sekitar atau digunakan semula untuk pelbagai tujuan. Proses rawatan berlaku di loji rawatan air sisa juga dirujuk sebagai kemudahan pemulihan sumber air atau loji rawatan pembahan dalam kes air sisa domestik. Rawatan air sisa adalah sebahagian daripada bidang sanitasi yang menyeluruh. Sanitasi juga merangkumi pengurusan sisa manusia dan sisa pekerja serta pengurusan air ribut. Hasil sampingan utama dari loji rawatan air sisa ialah pembahan yang biasanya dirawat di loji rawatan air sisa yang sama asal lain. Untuk menjadi berkesan, pembahan mesti dihantar ke loji rawatan melalui paip dan infrastruktur yang sesuai. Dan proses itu sendiri mesti tertaluk kepada peraturan dan kawalan. Sesetengah air sisa memerlukan kaedah rawatan khusus. Seterusnya, senarai andaian. Yang pertama, loji rawatan air sisa terletak di tempat yang sesuai. Kedua, aliran air buangan hendaklah terus kepada pengguna. Ketiga, pilih bahan paip yang sangat sesuai mengikut populasi dan bajet. Keempat, nyatakan sebab lokasi loji rawatan air sisa. Seterusnya, mengikut peta yang diberikan, kita hendaklah meletakkan loji rawatan air sisa di tempat yang sesuai. Lokasi hendaklah dipilih mengikut populasi, bajet dan cuaca. Kita juga perlu memutuskan sistem air sisa dan bahan paip yang sesuai. Walau bagaimanapun, itu adalah beberapa masalah, iaitu lokasi sebuah rumah, kegunaan awam dan zon industri agak jauh antara satu sama lain. Ia akan meningkatkan penggunaan paip serta bajet. Lokasi bandar adalah di zon bukit yang kita perlu memikirkan faktor graviti semasa mereka bentuk aliran air sisa. Kita perlu menyatakan sebab lokasi, loji rawatan air sisa, aliran air sisa dan bahan paip dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita Matul Ruslan, nombor metrik 13 TKA 19F1130. Anak panah berwarna merah menunjukkan arah aliran ke stesen pam seperti hospital, masjid, sekolah, restoran dan sebagainya. Manakala anak panah berwarna biru pula menunjukkan arah aliran ke loji air kumbahan daripada stesen pam 1, pam 2 dan pam 3. Kami memilih lokasi itu untuk loji rawatan air sisa kerana kami perlu membekalkan air ke zon industri dan kawasan rumah juga. Memandangkan ia agak jauh antara satu sama lain, kami memutuskan untuk mencari loji rawatan air sisa di antaranya. Ia juga akan menjimatkan bajet kerana ia akan mengurangkan penggunaan paip memandangkan loji rawatan air sisa tidak begitu jauh dari pengguna. Kami juga memilih lokasi tersebut mengikut faktor graviti dan mengikut kontrak tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Afiq Ibrahim bin Mazidi, nombor metrik 13 DKA 20F2038. Okey. Peta ini menunjukkan stesen pam 1 yang ditempatkan di Mount Street. Stesen pam tersebut berhubung dengan hospital, masjid dan pusat membeli belah. Sebab kami meletakkan stesen pam 1 ini di Mount Street kerana berdasarkan garis kontur yang diberi, kami memilih untuk menempatkan stesen pam 1 di Mount Street kerana pam 1 ini berada di kaki bukit, manakala pusat membeli belah, hospital dan juga masjid berada di kawasan yang berbukit. Oleh itu, sisa kumbuhan dapat dialihkan melalui sistem graviti daripada tempat yang lebih tinggi kepada tempat yang lebih rendah dengan lebih mudah serta teratur. Hal ini kerana kedudukan yang tinggi kepada yang rendah penting untuk memastikan pengaliran sisa kumbuhan ke stesen pam dapat berjalan dengan lebih lancar. Kami memilih untuk menempatkan stesen pam 1 di kawasan ini supaya dapat menampung sisa kumbuhan dari pusat membeli belah, hospital dan masjid kerana bangunan tersebut memerlukan ruang untuk stesen pam yang lebih besar dan sistematik supaya dapat menampung sisa kumbahan dalam kuantiti yang banyak kerana ia merupakan tempat awam, iaitu tempat kunjungan orang ramai. Anggaran bilangan penduduk di kawasan tersebut ialah 1,500 orang. Pusat membeli belah yang bersaiz 2,500 persegi dan pusat membeli belah yang besar ini merupakan kawasan orang ramai.
dan ia menjadi sumber utama sisa kumbahan. Masjid pula mempunyai 500 orang, hospital mempunyai 350 katil. Anggaran penghuni bagi hospital lebih 500 orang. Sistem pembetongan kami memilih sistem berasingan supaya air yang berada di atas permukaan dapat dialihkan berasingan dengan air sisa kumbahan. Kerana sistem ini mempunyai 2 jenis paip pembentung. Sistem ini juga sesuai digunakan di bandar yang teratur seperti gambar yang ditunjukkan. Stesen Pam 2. Menempatkan stesen Pam 2 berhadapan Sut Road. Kedua, membantu stesen Pam 1 menampung sisa-sisa kumbahan. Ketiga, menampung 4 kediaman dan sisa minyak di Central Ave. Dan keempat adalah sistem pembentung, iaitu sistem berasingan ataupun dipanggil separate system. Terima kasih. Okey, yang seterusnya stesen pam yang ketiga. Stesen pam yang ketiga melibatkan hotel, zon industri, sekolah, restoran, stesen minyak dan 5 kawasan perumahan. Antara jalan yang terlibat adalah Broadway, North Road, East Drive and Down Riverway. Stesen pam 3 ini dibina untuk mengurangkan kadar sisa kumbahan yang perlu ditampung oleh stesen pam 1 dan stesen pam 2. Jenis sistem paip yang digunakan ialah separate system, iaitu sistem berasingan. Stesen pam 3 ini menampung 5 kawasan perumahan, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran dan zon industri. Jumlah penduduk bagi 5 kawasan perumahan seramai 2,500 penduduk. Kerana anggaran bagi satu kawasan perumahan adalah 500 orang. Sekolah pula terdapat 1,000 pelajar dan 200 buah bilik di hotel. Bagi zon industri pula terdapat 2,000 orang bilangan pekerja. Serta stesen minyak pula mempunyai 6 bus dan saiz restoran sebesar 300 persegi. Kebaikan stesen pam adalah, yang pertama adalah dapat menghindari pencemaran. Sistem pam amatlah penting bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar seperti air sisa atau kumbahan yang mengandungi bahan yang tercemar. Yang kedua adalah menguruskan air sisa atau kumbahan dengan sempurna. Air sisa atau kumbahan yang terhasil perlulah diuruskan dengan sempurna, di mana ia perlu dikumpul, diolah dan dilepaskan ke dalam loji kumbahan. Yang ketiga adalah mengelakkan daripada jangkitan penyakit, di mana air sisa atau kumbahan yang tidak diuruskan dengan sempurna dapat mengakibatkan berlakunya penyakit berjangkit. Hal ini kerana wujudnya pelbagai jenis organisma membawa penyakit dalam air sisa atau kumbahan tersebut. Yang keempat adalah menjadikan sistem pam sebagai elemen infrastruktur utama. Hal ini kerana di mana pentingnya sistem bekalan air dan kemudahan asasi. Okey. Keburukan stesen pam yang menggunakan sistem berasingan, iaitu separate system. Yang pertama adalah kos yang lebih mahal kerana penggunaan paip menjadi lebih banyak untuk mengasingkan sisa kumbahan. Yang kedua, kerja pemasangan dan pembinaan yang banyak kerana kerja-kerja pemasangan paip menjadi lebih banyak kerana sistem berasingan menggunakan paip yang agak banyak untuk membuat dua bahagian saluran air. Yang ketiga ialah memerlukan pekerja yang mahir. Kami memutuskan untuk membina loji kumbahan di kawasan 8 Center Way and Broadway Street, di mana garis kontur ke-12. Ini kerana kawasan tersebut merupakan kawasan luas yang sesuai untuk membina loji kumbahan yang besar serta kawasan landai, tanah harta, dan kawasan ini juga jauh daripada kawasan bandar. Jadi ini dapat
menghalangkan daripada pencemaran bau dan memastikan keselesaan penduduk di kawasan bandar tersebut terjamin. Seterusnya, sistem kumbahan yang digunakan untuk menyalurkan sisa daripada setiap sesimpang adalah separate system. Kenapa kami menggunakan separate system? Ini kerana paip yang menyalurkan air sisa sahaja boleh terus disalurkan ke loji kumbahan, manakala paip yang menyalurkan air larian seperti air hujan boleh disalurkan ke sungai yang berdekatan kerana air tersebut tidak dicemarkan lagi. Separate system ini menggunakan dua paip. Adalah seterusnya sistem yang dibina di kawasan homestay seperti di dalam peta terus disalurkan ke loji kumbahan kerana kedudukan stesen pam yang lebih tinggi serta jauh daripada kawasan tersebut. Begitu juga dengan kediaman di Bourke Street. Sistem kumbahan terus disalurkan ke loji kumbahan kerana jaraknya yang dekat dan tidak perlu disalurkan ke sistem pam. Sistem kumbahan daripada sekolah yang terletak di Riverway disalurkan terus ke loji kumbahan bagi menjimatkan kos. Kesimpulannya, kami memilih sistem berasingan bagi sistem pembetungan kerana sistem ini sesuai dialirkan ke mana-mana loji kumbahan. Selain itu, walaupun kosnya yang agak mahal disebabkan menggunakan paip yang lebih banyak berbanding sistem kombinasi dan sistem separa berasingan. Sistem ini adalah pilihan sistem yang paling sesuai untuk digunakan di kawasan bandar dan perumahan yang teratur seperti yang ditunjukkan di dalam peta. Secara keseluruhannya, kami bercadang untuk meletakkan sebanyak 3 buah stesen pam, sebuah loji kumbahan dan pemilihan sistem pembetungan adalah sistem berasingan bagi semua aliran sisa kumbahan daripada stesen pam. Hal ini adalah supaya aliran sisa kumbahan di bandar tersebut lebih sistematik tersusun dan aliran sisa tersebut dapat berjalan dengan lebih lancar. Ini kerana pemilihan stesen pam, loji rawatan dan sistem pembetungan adalah hal yang penting supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya hal-hal yang buruk kepada aliran tersebut. Seterusnya, mengganggu ketenteraman penduduk dan pengguna-pengguna di bandar tersebut. Selain itu, pemilihan kawasan untuk menetapkan sesimpang loji kumbahan dan juga sistem pembetungan adalah sangat penting untuk digunakan dalam masa jangka yang lama. Dan seterusnya, tidak berlakunya pembaziran disebabkan berlakunya kerosakan yang memalukan penyelenggaraan yang berulang kali terhadap sistem rawatan kumbahan ini. Walaupun kos pembinaannya agak mahal, pemilihan sistem yang baik adalah dapat memberi keselesaan dan mengurangkan kerisauan pengguna dan penduduk di kawasan tersebut. Ini sahaja pembentangan dan perkongsian daripada kumpulan kami tentang case study water supply. Sekian, terima kasih.